Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraihkan sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijriyah. Justru pada kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama kita cuba membincangkan mengenai konsep hijrah secara holistik. Sebelum daripada itu, saya ingin memetik pandangan yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah. Beliau menyatakan sambutan Ma'al Hijrah bukan hanya sekadar disambut pada setiap tahun, tetapi seharusnya umat Islam mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, peristiwa hijrah sepatutnya difahami oleh umat Islam dalam konteks yang menyeluruh ataupun secara holistik. Oleh itu, sebahagian daripada sarjana Islam membahagikan hijrah kepada dua aspek. Yang pertama adalah hijrah fizikal dan yang kedua hijrah rohani. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan hijrah fizikal dan apa pula yang dimaksudkan dengan hijrah rohani? Hijrah fizikal ataupun hijrah dari aspek fizikal bermaksud perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Apabila kita menelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapati bahawa baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum telah berhijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan inilah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya tidak ada lagi hijrah selepas daripada
pembukaan kota Madinah. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Itulah yang dimaksudkan dengan hijrah dari aspek fizikal. Maksudnya, hijrah daripada suatu tempat ke tempat yang lain. Sementara, hijrah dalam aspek yang kedua, iaitu berpindah daripada kekurangan kepada kesempurnaan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan hijrah dari aspek rohani. Baik. Di dalam aspek yang kedua ini, kita boleh merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin Al-As, yang mana Nabi SAW bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah sesiapa yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Cuba kita perhalusi, cuba kita dalami hijrah dalam aspek yang kedua ini, iaitu hijrah berpindah daripada kekurangan kepada kesempurnaan untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud, ya, jika diteliti dengan apa yang dikatakan berpindah daripada kekurangan di sini, maksudnya adalah berpindah daripada kurangnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kesempurnaan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, jika sebelum ini di kalangan kita ada yang kurang melaksanakan ibadah-ibadah yang berbentuk fardu, maka perlulah berhijrah untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah-ibadah fardu tersebut. Contohnya, solat 5 waktu. Contohnya, melaksanakan menunaikan zakat sekiranya cukup syarat. Begitu juga dengan hijrah daripada kurang melaksanakan ketaatan kepada Allah kepada sempurna melaksanakan ketaatan ini, contohnya dalam kewajipan menuntut ilmu, sama ada ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Sekiranya sebelum daripada ini kita tidak mengambil berat persoalan ilmu, kita mengambil sikap sambil lewa, maka apabila kita menyambut ma'al hijrah ini, kita berubah, kita berpindah kepada suatu yang baru, iaitulah kita menambahkan, menanamkan keazaman, menambahkan kekuatan untuk mencari ilmu. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana agama Islam
memerintahkan umatnya supaya mendalami ilmu. Dalam aspek yang lain, maksud berpindah daripada kekurangan kepada kesempurnaan boleh juga diperhatikan dalam persoalan meninggalkan larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam daripada melakukan perbuatan syirik. Larangan ini sebelum ini mungkin tidak diberikan perhatian. Mungkin masih ramai di kalangan umat Islam terlibat dengan perbuatan syirik, perbuatan khurafat. Maka apabila kita meraihkan, kita menyambut sambutan Ma'al Hijrah ini, maka kita mengubah diri kita daripada tidak mengambil berat larangan Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita bersungguh-sungguh meninggalkan tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan perbuatan syirik. Sama juga dengan aspek yang lain, contoh larangan yang lain, Islam melarang kita daripada perbuatan riba. Sebelum ini sekiranya kita terlibat dengan amalan riba, sama ada dengan sengaja, dengan sedar atau tidak sedar, maka dengan semangat Ma'al Hijrah ini, kita berazam untuk berhenti daripada terlibat dengan amalan riba tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan hijrah dari aspek rohani. Maksudnya adalah kita berpindah daripada kekurangan yang ada dalam diri kita. Sama ada kita kurang melaksanakan perintah Allah ataupun kita mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada sifat kesempurnaan, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini akan memberikan kebaikan, memberikan satu semangat kepada kita untuk kita berubah menjadi seorang yang lebih baik daripada hari semalam, untuk berubah menjadi seorang Muslim, seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.